Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia. Salam teman-teman. Semoga anda sihat walafiat. Saudara, apa khabar Saudara Amir, Saudara Subli Haji Kasa, Subli Haji Kasa ya, Saudara Osman Mat, Saudara Azri Nordin, Saudara Zamri Mak Isa, Saudara Rahman, Saudara Wan Tok Wan. Apa khabar Saudara Zamri LC? Hadir Sabah Malam, terima kasih bersama Mustafa Ilyas, Saudara Ramzul Zul. Begitu juga Tuan Abdul Rahman Ismail. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Terengganu, daripada Besut ya saudara. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Azrul Jalil, Yusa Yedras, Saudara Osman Abdullah, Saudara Muhammad Afum, Saudara Mat Piah. Apa khabar saudara? Itu juga Cik Mat Mohaini, Saudara Ahmad Map, Saudara Nilawati, Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak saudara. Saudara Syah Ibrahim, begitu juga Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Puan Rosmini dari Pontian Johor, Saudara Muhammad Kapli dari Pulau Kangsa, Puan Asma Ahmad, salam pencerahan dari Seremban. Saudara Muhammad Paridun Tukiman, selamat malam, salam pencerahan ya. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Raja Kamal, Raja Baizan dari Sungai Petani, apa khabarku? Saudara Sofian Aziz, apa khabar Yan? Sahabat lama saya, kita sama-sama dalam pergerakan pemuda dulu Yan ya. Saudara Mat Zai Hilmi, Saudara Likum Siap, Mak Zaini, Saudara Syalia Ahmad, Waalaikumsalam dari Pertajaya. Begitu juga Li Sik, katanya Saudara Abu Nem, Puan Rosini Kuringot daripada Sarawak, apa khabar? Khabar baik semua. Roipa dari Dungun, Terengganu, Edi Tahir, dia cakap Assalamualaikum pada semua viewers katanya. Saudara Abu Nem, Saudara Zainuddin Ismail daripada Jolobu Negeri Sembilan, Saudara Yahya Ahmad, Saudara Richard Bakri, Saudara Yahya, macam-macam topik malam ni ya saudara. Tak lupa Rubidin, doa kita bersama pasangannya, bahagia. Saudara Azmi Omar daripada Mindef, Saudara Maira Nazri, hujan lebat katanya di Kelantan. Di mana tu saya Puan Maira? Saudara Abu Nem, salam Madani, Raja Kamal, Raja Baizan. Semoga semua sihat. Mendoakannya saudara. SAB Hakim, khabar dari Kota Singapura, apa khabar sahabat? Saudara Abu Seman Hashim, salam perjuangan. Puan Nur Syah Asyad, Saudara Azizul Abdul Hamid, saudara Puan Nur Syah Asyad, berkirim salam pada semua. Ya saudara, Saudara Azizul, terima kasih, minta share lah teman-teman yang lain. Saudara Ramzul, Waalaikumsalam, nak perhati je katanya. Saudara Azam KZ, Saudara Maira Nazri daripada Bandar Kota Baru. Kota Baru Jalan Lebat lah sekarang ni ya. Saudara Fazil Yub, begitu juga Hafsah Junaidi, Saudara Salih Lembang, Saudara Muhammad Afwan, Saudara Zul Marshall, Saudara Said Mustafa, salam perpaduan. Saudara Madam K, Saudara Zul Marshall, begitu juga Puan Hasnah Mira Harun, apa khabar Puan? Salih Lembang, Nur Lela, apa khabar? Puan Ibjah, salam sambut azan katanya. Saudara Syiri Syarani daripada Bandar Muazzam, Pahang, Yangkin Fazmid, Lagisan, Warino Garisan, Puan Halimah Hashim, begitu juga Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Saudara Edi Tahir, Ramzul, nak join, jadi baik malam ni ya. Saudara Muhammad Zailan, apa khabar? Saudara Hafiz Azara, Muhammad Haizi, Saudara Hanif, salam Madani daripada Pekan Pahang, Saudara Hanif, Saudara Hafiz Hazara, Cik Nan, begitu juga Ramzul, Edi Tahir. Ramzul dia kata Edi Tahir, yes uncle. Saudara Azin Abdullah, Waalaikumsalam. Haji Azhar Abdul Manak, apa khabar Tuan Haji? Hizam Masyih, begitu juga Saudara Samsudin Hasan, salam rindu katanya. SAB Hakim Jaafar daripada Kota Singapura. Singapura hujan sekarang ni. Saudara Muhammad Hashim Muhammad dari Kemayan, Saudara Mat Spana, salam pencerahan. Rajani Elektronik, Saudara Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Begitu juga Ninsha, Zizi Muhammad, Yaya Armin, Saudara Muhammad siapa dia? Mat Roy. Saya tak tahulah panjang, saya tak kerti. Lim Jeff, Saudara John Kelabu, ada pula John Kelabu dari Sungai Petani ya. Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Johari, Saudara Anwar Muhammad dari Setiawangsa, Saudara Jamaluddin Rahani, Waalaikumsalam. Saudara Zainuddin Yaakob dari Kuala Kangso, Perak. Hujan petang tadi, sejuk malam ni, alhamdulillah. Saudara Hashim Atan, apa khabar sahabat? Moga sihat. DGC FHA 4 dari Perlis,
saudara Mat Sepana, UMNO terus marah untuk Malaysia, dan Ahmad Hazmi. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Saudara Puan Noraini, saudara Azhar Tok Kaya, saudara Azli, Azizah Harazaina, saudara Hamid Mahat, saudara Muhammad Effendi, saudara Ahmad Haizami, Kelantan hujan. Begitu juga Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, Nur Maria, Waalaikumsalam, Pak Chu dari Langkap, Bahari Ismail, Syah Saad, dan teman-teman. Minta maaf, saudara. Mencungap-cungap saya jadinya untuk mengejar laju hadir. Terima kasih Hajah Comel-Comel. Yang saya selalu saya harapkan adalah jangan lupa like, share dan subscribe ya, saudara Awang Yusof. Baik, saudara, hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang merupakan hari yang ke-1155. Artinya, saudara, sudah 1155 hari COVID-19 masih lagi belum usai. Kerana laporan semalam kita tengoklah 8,573 warga kita yang selama seminggu, 8,573 yang terkena jangkitan COVID-19. Laporan lain saya tak dapat berikan, saya tunggulah apa laporan daripada Kementerian Kesihatan ataupun saudara Jamil Idris dan Rio. Kalau ada kirimannya, maka saya santuni, saudara. Pesan saya, jaga diri kita, jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan keluarga kita. Itu yang paling penting, saudara. Baik, saudara Ghazali, saudara Afif, begitu juga saudara Mat Sepana, kebenaran tetap bersama dengan bosku, katanya. Ya, saudara Wan Azwa, saudara Ramzul, salam, saudara Mak Yunus daripada Taiping hadir. Saudara Awang Yusof, saudara Rahman Arazaina, saudara Meg Ju Muhammad. Baik, saudara. Usai pencerahan sedikit tentang COVID-19, kita masuk segmen e-commerce. Ini penting, saudara, bagi saya untuk kita berniaga, berusahalah untuk mencari penghidupan. Saudara, anda boleh hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Azhar dia memasarkan setanggi al-bakur, iaitu macam kemian. Bila dibakar, aromanya satu rumah. Wangi, saudara. Rasa macam kita berada di Tanah Suci Mekah dan juga di Masjid Nabawi di Madinah, saudara. Dan dia juga memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab yang dihasilkan berasaskan kepada pati kayu gaharu. Hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Andainya tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa, saudara. Begitu juga popiah sira Lady Maria. Sedap, harganya harga murah sangat, saudara. Rangup, pedas, manis. Boleh hubungi Nizam di talian 0943351203. Bagi teman-teman yang nak berniaga, anda boleh jadi ejen kepada Amirus Super Carrier. Ini syarikat milik Puan Ros Chun. Boleh jadi ejen di kawasan anda. Makanannya sedap, saudara. Sebenarnya saya dah rasa memang sedap. Anda boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Iaitu merupakan makanan sihat berasaskan oat carrier, saudara. Bahan-bahannya terdiri daripada kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Semua ini adalah berasaskan makanan sunnah yang disatukan menjadi sarapan. Boleh buat minum pagi, ya, untuk mengenyangkan perut sebagai energy booster atau meningkatkan tenaga kita, mengurangkan masalah sembelit, menyimbangkan tahap kolesterol, saudara, dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Itulah, saudara. Sila hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917, saudara. Itu tentang e-commerce. Kita masuk, ini naluri kehidupan, ini penting. Saya terima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Kamarudin daripada Kota Baru, Kelantan. Dia panggil Abedin. Abedin menghantar keculipan dalam segmen naluri kehidupan ni, katanya bahawa pada hari akhirat nanti, saudara, akan ada di kalangan manusia yang disiksa dalam neraka dengan siksaan yang amat pedih. Di mana ketika dicampakkan ke dalam neraka, terburai tali perutnya berpusing-pusing, seperti dikisar dengan kesakitan yang tidak terhingga. Orang yang diseksa dengan pedih dalam neraka seperti ini adalah disebabkan dia hanya pandai bercakap, menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Namun, dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dicakapnya, saudara. Kerana daripada Usamah bin Zaid, dia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda,
didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti dan dilemparkan ke neraka hingga ususnya terburai keluar dan berputar-putar di neraka seperti keldai mengelilingi tempat pengisar gandum. Kemudian penghuni neraka berhimpun dan bertanya, "Hai Fulan, apakah gerangan yang menimpamu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan orang lain melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Lantas dia menjawab, "Benar, dulu aku menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya." Ini hadis riwayat Muslim, saudara. Oleh itu, sebagai Muslim, kita bertanggungjawab, saudara, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan sebagai mukmin, menjadi kewajipan untuk memulakan terlebih dahulu segala kebaikan dengan beramal dan meninggalkan segala kemaksiatan dan perangai buruk. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan, tetapi tidak dilakukan sebagaimana yang disarankan. Itu merupakan antara manusia dibenci oleh Allah. Pandai bercakap saja saudara, tapi tidak melaksanakan apa yang dicakap. Kerana Allah SWT berfirman, maksudnya dalam ayat surah Al-Suf, saudara, firman Allah, "Wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya." Ini ayat 2 dan 3 surah Al-Suf. Jadi oleh itu saudara, nilaikanlah. Nilaikanlah ukurannya. Apakah kita hanya pandai bercakap? Kalau pandai bercakap, jadilah seperti burung kakak tua. Tapi tidak melaksanakan. Itulah sifat yang dibenci, saudara. Saya hanya melontarkan culipan daripada kiriman sahabat saya, Datuk Kamarudin atau Abadin. Terima kasih Abadin. Dan dalam segmen Mutiara Kata, saudara, ini kiriman sahabat saya, mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Osu Sukam. Katanya, ramai orang berfikir serta berusaha bagaimana mau hidup dalam 1000 keenakan kesenangan. Tetapi tidak ramai yang mahu memikirkan bagaimana mahu meninggalkan dunia ini dengan keenakan yang dijanjikan. Jadi memang itulah saudara maksud Tan Sri Osu tu. Jadi orang suka berfikir, berusaha untuk dapat kesenangan di dunia, tapi mereka lupa tentang kesenangan di akhirat nanti, saudara. Oleh itu, saudara, berbuat baiklah kita sama kita. Dan jangan lupa, kita saling ingat-mengingat, berpesan-pesan. Sebagai Muslim yang baik, kita harus saling berpesan-pesan antara satu sama lain. Dan pesan saya pada pimpinan negara tidak lain tidak bukan. Satu saja, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh jadi muflis. Ini pesanan saya. Dan pesanan saya kedua, saudara, ini juga adalah peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel yang ada dalam media sosial. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Dan saya tak melarang. Kerana ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain dan tak bukan hanyalah sekadar memberi informasi setakat yang terdaya oleh saya, saudara. Dan bila saya memberi pandangan dan komen, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara, we must agree to disagree. Jadi kadang-kadang saya tak setuju, tak ada masalah. Cuma kalau anda menulis, mau menyanggah ataupun mau apa saja memperkatakan, saya mohon gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Mungkin anda nak bertukar-tukar fikiran. Saudara Farid, jangan gunakan perkataan-perkataan begitu, saudara. Bagi saya, kita menyantuni. Kita menyantuni setiap masalah dengan bahasa yang sebaik mungkin. Ingat, saudara, kita warga bangsa cinta damai dan sentiasa meletakkan apa-apa persoalan secara harmonis dan kita tahu menjaga adab, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Bagi saya, nak kata apa pun katalah, tetapi ada caranya. Orang Melayu ni, saudara, bila dia menegur dalam sindiran, dalam pantun, dalam bidalan, bukan terus terjah begitu, saudara. Jangan kita terus, Farid tak payahlah kita guna perkataan-perkataan yang vulgar, saya kata, ataupun saya haraplah, saya amat mengharapkan, saya mencintai untuk melihat semakin ramai teman-teman yang menghantar kiriman tapi bahasanya beralas. Ya, Tuan Haji Hamidi,
Semoga saya sihat. Terima kasih saudara. Radin Afiq, selamat malam. Semoga Datuk Najib diberikan keadilan. Sama-samalah kita. Saudara Azizul, saudara Ramli Karim, apa khabar? Wang Keluang. Saya amat mengharapkan saudara. Tidak lebih daripada itu yang saya harap daripada anda. Selain daripada like, share dan subscribe. Bahasa kita gunakan. Kerana ingat saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Ya, Sabdul Ahmad Habing daripada Kota Kinabalu. Selamat malam. Dia kata blok jak yang kurang. Blok je lah katanya yang kurang sopan mengutarakan komen. Saya tidak berhasrat untuk blok ataupun menyingkirkan mereka. Bagi saya menegur dan terpulanglah. Kita dah usia yang sebegini ni, kita ada akal dan fikiran saudara. Puan Fadilah Abdul, kami duduk dalam gabungan perpaduan, bukan geng PNW Bahawa. Baik saudara. Bicara awal saya adalah mengutarakan titah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Bagaimana baginda memberi amaran kepada segelintir pihak yang tidak menjadikan kenyataan baginda itu berhubung dengan teguran baginda terhadap keadaan flat ataupun rumah pangsa kos rendah di negeri Johor dan mereka jadikan sebagai isu. Ini juga sedikit merunsingkan hati baginda dan baginda tidak berhasrat untuk menjadikan itu sebagai isu politik. Titah baginda ini bukan perkara baru. Titah baginda. Kerajaan-kerajaan sebelum ini mengetahui mengenai keadaan flat kos rendah di Johor. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Dan sekarang katanya kerajaan perpaduan yang baru terpaksalah menguruskan masalah-masalah sampah. Itu titah baginda yang turut dimuatkan di dalam Facebook rasmi baginda. Selain itu, Sultan Ibrahim bertitah baginda terpaksa bersuara dan mengemukakan masalah itu kepada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng sewaktu beliau hadir bertemu dengan baginda kerana rakyat kini menyalahkan pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Jadi titah tuanku, dia kata kenapa disalahkan kerajaan tempatan? Jangan salahkan kerajaan negeri Johor. Jadi sebabnya dia kata mutu kerja SWM Environment Sdn Bhd. SWM ini merupakan syarikat yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pungutan sampah tidak memuaskan, terutama di kawasan flat-flat skor rendah. Saya yakin titah tuanku itu mestilah berkemungkinan SWM Environment ini adalah pelantikan daripada kerajaan pusat. Saudara, jadi titah tuanku tidak ada elemen politik dalam perkara ini. Jangan jadikan ini sebagai isu politik. Kerajaan-kerajaan sebelum ini tidak mengambil peduli akan masalah ini. Adalah sangat malang kerajaan perpaduan kini terpaksa menanggung permasalahannya. Itu tegas tuanku yang menghargai komitmen. Katanya Nga Komeng selaku Menteri Kerajaan Tempatan telah pun membuat komitmen kerana beliau datang menghadap Duli Yang Mahalia tuanku pada Isnin lalu. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa kecewa baginda terhadap keadaan bangunan. Begitu juga penyelenggaraan serta tahap kebersihan flat-flat kos rendah di negeri itu. Baginda mengharapkan dan baginda bertitah. Titah tuanku, kebanyakan flat kos rendah di Johor berada dalam keadaan daif serta dipenuhi dengan pelbagai sampah sarap. Dan seolah-olah rakyat baginda ni tidak dihiraukan. Bila tuanku menitahkan begitu, tentulah tuanku kecil hati melihat rakyatnya diperlakukan begitu. Ya, Saudara Azizul Hamid, Sultan Johor bagi tahu kerajaan sebelum ni gagal, tak buat kerja. Itu mungkin setelah titah tuanku ni mestilah caranya, walaupun baginda murka tetapi masih lagi menegur dengan bahasa-bahasa yang baik. Tidaklah orang melontarkan kata-kata yang tak baik. Ampun tuanku, Patik sebagai rakyat, walaupun tidak berpatik bukan warga negeri Johor, Patik menyanjung atas keprihatinan tuanku terhadap rakyat tuanku. Okey saudara, itu titah tuanku dan saya harus meneruskan sekarang ni memberi laporan bahawa hari ini untuk selama tempoh seminggu, Kementerian Kewangan menegaskan bahawa harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel kekal pada tempoh sehingga 24 Mei ini. Demikian menurut Kementerian Kewangan, di mana bagi RON 97 kekal pada paras RM3.35 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Walaupun harga pasaran minyak di pasaran antarabangsa
meledak tingginya, saudara. Jadi sebab itu Kementerian Kewangan mengekalkan harga siling, saudara. Harga itu harga siling. RON 95 RM2.5 sen, diesel RM2.15 dan RON 97 RM3.35. Bagaimanapun Kementerian Kewangan memaklumkan kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Itu pengumuman daripada Kementerian Kewangan, saudara. Baik. Hari ini semua orang tahu seluruh negara dalam keadaan panas. Walaupun saya dapat laporan tadi di Kota Baru dah hujan bagaimanapun, ada hujan. Tapi bagaimanapun sehingga saat ini Kelantan, saudara, merupakan negeri tertinggi yang merekodkan kes kesihatan rakyatnya terjejas akibat cuaca panas melampau, di mana 6 kes setakat minggu lalu. Dia selaku pengurusi Jabatan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan, Dr. Izzani Hussein berkata, kes itu termasuklah satu kematian kanak-kanak berusia 11 tahun akibat strok haba, manakala selebihnya kerana kelesuan dan kekejangan haba. Sementara itu, selain Kelantan, Sarawak juga merekodkan kejadian tertinggi kekejangan haba ini. Sarawak ada 5 kes dan Sabah terdapat 3 kes. Ini terbaru katanya di Sabah membabitkan seorang wanita berusia 34 tahun yang mengalami kelesuan haba. Kesemua mereka dirawat di hospital dan dimasukkan drip air bagi memulihkan kesan dehidrasi atau kekeringan. Keadaan cuaca di Kelantan sudah pun mencecah dari 35 darjah Celsius sehingga 38 darjah Celsius. Tinggi saja. Dan keadaan ini tak pernah pun dialami sebelum ini. Sehubungan itu, pihak beliau meminta agar sekolah supaya memberi perhatian lebih kepada aktiviti pelajar di luar kelas. Begitu juga mereka yang bekerja di lapangan, terutama buruh dan pasukan beruniform, supaya tidaklah memakai baju tebal dan harus berwaspada. Demikian, ini laporan yang saya baca daripada Sinar Harian. Cuma hari ini saya menerima panggilan telefon saudara daripada sahabat saya. Dia menzahirkan rasa kecewa kerana seorang mangsa rumahnya dia dipukul ribut, saudara, dan bumbung dah tercabut, jadi tinggallah rumah dalam keadaan tak berbumbung. Itu saudara Muhammad Syaridan bin Mat Desa. Beliau tinggal di kampung Bukit Hitam, Kuala Pegang, di Baling, Kedah. Katanya dia pergi bertemu di pejabat ahli parlimen yang Muhammad Ustaz Hasan Saad dan juga ahli Dewan Luar Negeri Adun Kupang. Kerana kawasan ini kawasan Kupang, Kedah, saudara, iaitu Yang Berhormat Brigadier Jeneral Najmi bin Haji Ahmad. Tapi malangnya tiada tindakan. Bila tanya dengan pegawai semua, katanya tidak ada peruntukan. Saya haraplah agar Yang Berhormat ahli parlimen Ustaz Hasan Saad cubalah cari, berbincanglah dengan kerajaan negeri bagaimana nak menyantuni keadaan rakyat yang susah. Rumah pun rumah buruk, saudara. Bukan dia minta lebih, cuma kalau boleh perbaiki atap yang bocor. Takkan nak biarkan dia satu keluarga, saudara Muhammad Syaridan dan keluarganya tinggal dalam keadaan basah kuyup kalau hari hujan, ataupun kalau panas berdenting-denting lah sebab cahaya matahari. Saya haraplah satu ahli parlimen Baling, iaitu saudara Ustaz Hasan Saad, dan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kupang, Yang Berhormat Brigadier Jeneral Najmi bin Haji Ahmad, santun-santunilah rakyat. Anda waktu nak bertanding dulu nak jaga rakyat, sekarang ni jagalah rakyat dah susah. Itu cerita dia, saudara. Saudara Bismarck, saya bukan attack Kedah. Tidak, saudara, saya menyiarkan apa yang berlaku. Jangan saudara ingat sama salahnya anda memikirkan dengan pandangan yang songsang. Saya ada gambar macam mana rumah teruk, saudara. Dan bila dia pergi ke pejabat, minta bantuan, menghampakan. Kalau tidak menghampakan, mereka tidak akan menghubungi saya. Itu keadaannya, saudara Mak Yazid Razak. Saya mengharapkan agar, saya katakan tadi, bukan saya attack, bukan saya nak marah, agar santunilah rakyat sebagaimana janji masa musim pilihan raya dulu. Itu saja, saudara. Jangan saudara berfikiran yang bukan-bukan. Sebab saya melihat ada gambar yang dikirim kepada saya tengok, astagfirullahalazim. Warga kita, saudara. Santunilah rakyat. Kesian, saudara. Saudara jangan fikir bahawa saya cuba nak attack. Saya tidak berat sebelah. Saya melaporkan apa yang pada saya terima, saudara. Baik, saudara. Di Selangor. Ini pula Selangor, saudara. Ini pilihan raya dah dekat. Kabarnya bahawa
terdapat sejumlah 99 kawasan dalam wilayah Kelang, Shah Alam, Kuala Selangor bakal mengalami gangguan bekalan air yang tidak berjadual mulai 22 Mei ini, saudara. Mana hari Isnin akan datang, saudara. Jadi air Selangor sedang berhad dalam satu kenyataan memaklumkan. Perkembangan itu adalah susulan pelaksanaan kerja kecemasan pembaikan paip pecah di Jalan Bukit Cerakah, Bandar Puncak Alam di Kuala Selangor. Jadi warga yang tinggal di daerah Kelang, sekitar di Shah Alam dan Kuala Selangor, eloklah simpan air dari sekarang kerana mulai hari Isnin, air itu mungkin tak dapat dibekalkan pada hari Isnin dan hanya boleh disambung mungkin pada lewat malam. Ya, saya harus menyatakan begini. Itu selepas kenyataan daripada air Selangor. Kerana katanya gangguan bekalan air akan bermula jam 9 pagi pada hari Isnin. Kerana kerja pembaikan dijangka siap pada jam 3 pagi hari Selasa. Wow! Bukan petang saja. Dijangka siap pada 3 pagi hari Selasa. Kerja 24 jam. Itu keadaannya, saudara. Jadi air Selangor turut maklumkan bekalan air akan mula disalurkan kepada pengguna secara berperingkat-peringkat sepanjang kerja jalankan. Oleh itu, air Selangor menasihatkan agar pelanggan terjejas untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh gangguan. Saya, apakah salah juga saya menyatakan keadaan begitu? Pulanglah, saudara. Tak apalah, saudara. Orang nak kata saya kata pun, hari ini saya juga mendapat laporan di negara jiran. Kita pergilah ke luar juga, saudara. Di Jepun, kabarnya, saudara, di Jepun cuaca panas melampau. Di Tokyo, suhu seluruh Jepun pada hari ini dijangka mencatatkan bacaan tertinggi menurut agensi meteorologi Jepun. Menurut agensi terbabit, fenomena Fohin. Dia bukan El Nino, saudara. Fenomena Fohin, angin panas dari pergunungan mendorong peningkatan suhu menyebabkan bacaan suhu meningkat dan mengakibatkan cuaca kering di sebahagian besar kawasan Pasifik Timur Utara Jepun. Demikian laporan daripada Xinhua. Artinya, saudara, bila di Jepun pun ada begitu, dia akan sampai tempatnya pada negeri kita. Sebab itu berhati-hati, saudara. Kerana saat ini beberapa kawasan mencatatkan suhu tinggi yang kebiasaannya hanya direkodkan rendah. Cuaca panas pada siang hari boleh mencecah sehingga 36 darjah Celsius ke 40 darjah Celsius. Itu laporannya, saudara. Jepun bila kena panas 30 darjah Celsius pun dah mengelupu, saudara. Okey, saudara. Ini tujuan saya untuk melega-legakan fikiran. Kita cerita luar sekejap. Sekarang musim panas. Jadi, saudara Khair Anwar, jimatlah penggunaan air, saudara. Rohaiti Zainur, banjir dalam kolah mandi ke? Saudara Jaafar Harun. Salam dari Kota Baru. Cuaca hujan terkini. Mudah-mudahan dengan hujan itu sejuklah sedikit, saudara. Sebab Kelantan adalah kawasan yang paling tertinggi di mana warganya terkena strok haba, saudara. Baik, saudara, saya dipahamkan sejak ini Suruhanjaya pencegahan rasuah. Ini pula SPRM telah pun menahan 12 orang lagi individu yang dipercayai terlibat dalam kes tuntutan palsu membabitkan dana insentif program penjana kerjaya di seluruh negara. Katanya melibatkan nilai keseluruhan 63 juta. Saya hairan kenapalah warga kita sanggup melakukan tindakan tersebut. Jadi menurut SPRM, penahanan suspek berusia antara 29 hingga 53 tahun itu dilakukan malam kemarin secara serentak di seluruh negara menerusi operasi khas Op Hire 2.0. Dan dengan tambahan tangkap tersebut menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang telah pun diberkas oleh pihak SPRM adalah sejumlah 59 individu. 59 individu termasuklah 18 wanita. Jadi tangkapan terbaru itu terdiri daripada pemilik syarikat, pengarah syarikat, pengurus syarikat yang telah pun dikesan oleh SPRM. Syabas SPRM. Banyak cerita ni, saudara, nak baca satu persatu pun ceritanya itulah macam saya dah cerita semalam kemarin. Bagaimana SPRM kali ini mereka akan memburu. Dia tak boleh lah, saudara Ramli Asar, tak boleh kita kata begitu, bukan rasuah sedekah. Bagi saya lah, kebejatan wang negara tak sepatutnya itu yang betul sakau sebenarnya, saudara. Cuma kepada teman-teman yang tinggal di Langkawi, ini pengumuman pula, saudara. Teman-teman yang tinggal di Langkawi harus yang suka main drone, bahawa ruang udara Langkawi ditutup bermulai hari esok sehingga 27 Mei ini. Ini sebagaimana diumumkan oleh
Pusat Aeronautical Information Publication AIP sempena pameran antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 523. Kata Ketua Pegawai Eksekutif pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Saudara Nur Azman Mahmud. Dan katanya dalam tempoh tersebut dilarang sama sekali warga bermain drone, kerana ini boleh membabitkan, mengganggu keselamatan syarikat penerbangan. Sebab ini 5 ni saudara adalah yang terakhir kita tengok 5 adalah pada tahun bila tu saudara? 2019. Mana selepas 4 tahun. Sekarang ni 5 akan ada balik. Bermula daripada 23 Mei dan melibatkan lebih kurang 600 syarikat dari seluruh dunia datang untuk mempamerkan produk mereka. Jadi teman-teman yang tinggal di Langkawi dan bersekitaran dengan berhampiran dengan kawasan Kedah apa semua tu, jangan menaikkan drone anda. Sebab sekarang ni anak-anak muda suka main drone. Dan ini boleh mengganggu, dan jika anda tertangkap boleh dituduh di bawah akta yang bawah akta 3 saudara, Akta Penerbangan Awam, Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969, Akta 3. Ya saudara, saya harus memberi penjelasan pada saudara itu. Baik, itu perkembangan 5, dan ini cerita agak menarik. Sambil-sambil bercerita santai-santai ni, kita cerita pula saudara. Ini berlaku di India. Mungkin anda dah baca, mungkin belum tahu. Di India rupanya saudara, dalam saat-saat mereka mengadakan pilihan raya. Sebab India sekarang ni mengadakan pilihan raya negeri, pilihan raya pusatnya. Ini di Lucknow, di India saudara. Seorang wanita, dia berjaya memenangi pilihan raya tempatan India, tetapi setelah 2 minggu dia meninggal dunia. Kerana pengundi-pengundinya memberi penghormatan. Walaupun dia dah meninggal dunia, tetapi apa yang mereka lakukan sebagai tanda hormat mereka kepada Aisyah B. Undi diperolehi oleh Aisyah B mencecah hampir 44% dalam perebutan kursi Majlis Perbandaran Uttar Pradesh. Saudara. Calon popular bertanding buat pertama kali itu dilaporkan dia mendapat jangkitan akut paru-paru dan abdomen sebelum mengembuskan nafas terakhirnya 12 hari sebelum tarikh pilihan raya. Jadi pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya di India tidak dapat mengeluarkan namanya daripada senarai. Namun warga di Lucknow bersetuju untuk meneruskan memangkah beliau untuk dilantik sebagai calon yang memenangi kawasan tersebut. Itu keadaan saudara. Agak menarik juga. Dah 12 hari meninggal dunia pun rakyat masih sayang. Itulah orang kata harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Aisyah B ini adalah antara pejuang rakyat. Saudara, walaupun dia dah meninggal, tetapi masih lagi namanya ada dalam kertas pencalonan. Jadi rakyat mangkah dia juga. Jadi mereka tak ambil kisah siapa pun, bagi mereka itulah calon mereka. Itu gambarannya di India, saudara. Ya, sebab saya lupa, saat ini saudara, Majlis Perunding Melayu MPM sedang menjalankan perbincangan dalam talian. Saya sebentar lagi sebelum saya buat pencerahan ini, saya sempat masuk berbual dengan kalangan lebih kurang dalam 25 pimpinan dalam MPM, terdiri dari pelbagai latar. Ada profesor, Tan Sri, dan mereka inilah merupakan mantan katikanan kerajaan dan orang yang sedang sentiasa memikirkan tentang untung nasib warga bangsa Melayu. Dan perbincangan pada malam ini bersekitar yang dipengungsikan oleh Datuk Hassan selaku Siswa Agung Majlis Perunding Melayu. Perbincangan mereka sedang berjalan ni sekarang saya. Mereka membincangkan ke mana Melayu nak dibawa sempena kerajaan perpaduan ini. Dan saya rasa dapatan perbincangan malam ini tentulah akan dikemukakan pada Yang Amat Perdana Menteri dan menteri-menteri, saudara. Baik, saudara. Dalam keadaan begitu, nampak gayanya kita akan dapat melihat tak lama lagi, saudara, bahawa pertembungan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir akan bertembung di mahkamah apabila Dr. Mahathir menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim atas saman fitnah 150 juta, di mana katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab katanya berpengurusan kes Dr. Mahathir. Katanya pada 31 Mei pengurusan akan dilakukan dan terpulanglah bila pula mahkamah nak menentukan. Tapi agak menarik, saudara.
Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menjawab, dia sedia untuk hadir ke mahkamah untuk menceritakan keadaannya. Ramlah Hamid, sama aja katanya. Tuan memilih keluar dari mulut harimau, tapi tuan secara tak sedar masuk rahang buaya. Kalau benar lah, tak tahulah saya, saudara. Itu terpulang kepada saya. Jadi itu perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tuan Dr. Mahathir akan berjalan. Saya rasa, saya menjangkakan pada 31 Mei ini pengurusan kes dan mahkamah akan menetapkan tarikh perbicaraannya. Maka banyak lagi lah pembongkaran akan berlaku, saudara. Bagaimanapun, saudara, ini saya tak mau mengulas. Dah 3-4 hari isu ini bermain dalam media sosial berhubung dengan isu kalimah Allah. Bagaimanapun, awal pagi tadi, sebelum mesyuarat kabinet, apabila penjelasan dah dibuat apa semua pun, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, bersama dengan Suksa Agung mengadakan pertemuan sebelum mesyuarat kabinet dijalankan. Sebab menurut Datuk Azalina, pihaknya akan membincangkan, kabinet akan membincangkan tentang isu kalimah Allah. Jadi sebagai Presiden UMNO bersama dengan Suksa Agung, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi, bila mengadakan pertemuan 6 mata, saudara, di pejabat yang bawa Perdana Menteri untuk mengetahui apakah pandangan kerajaan ketetapannya. Ya. Jadi bagaimanapun, menurut Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen untuk terus mempertahankan ketetapan dasar kerajaan mengenai isu penggunaan kalimah Allah sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Jadi selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau menyatakan dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri menyatakan persoalan tersebut tidak berbangkit. Dari segi kerajaan tetap akan mempertahankannya. Pada masa yang sama, katanya kerajaan akan memperkemaskan isu pengakuasaan terhadap dasar-dasar penggunaan kalimah Allah dan memutuskan untuk mempersembahkan cadangan kepada majlis raja-raja bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana peruntukan perlembagaan akan terus terpelihara. Saudara, jangan kata bahawa Presiden UMNO buat tak tahu. Jangan kita nggih saja. Tidak. Beliau pagi tadi bertemu dengan Perdana Menteri, berbincang sebelum kabinet mengadakan mesyuaratnya. Dan kabinet memutuskan apa yang diputuskan oleh mahkamah, begitulah keadaannya, saudara. Memang saudara dah 3-4 hari ni, saudara, isu ni banyak pihak lah mengkritik, kononnya kata kerajaan tidak peka pada isu-isu yang menyangkuti soal kalimah Allah dan sebagainya. Namun, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, pihak kerajaan tetap mempertahankannya. Saudara, tapi kadang-kadang bila bercakap soal undang-undang ni, kita tak boleh lari daripada persoalan. Itu keadaannya, saudara. Dan sebagaimana menurut Datuk Seri Zahid, dia kata kerajaan perpaduan yang didukung oleh beliau bersama dengan pelbagai parti politik tidak pernah melupakan agenda kepentingan Melayu dan agama Islam. Jadi menurut Presiden, dia kata perjuangan kerajaan perpaduan adalah selari dengan objektif penubuhan dan perjuangan UMNO, iaitu untuk agenda Melayu serta Islam. Dan pada masa yang sama, kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak akan mengenepikan agenda agama dan bangsa lain dalam negara ini, saudara. Itu gambarannya. Kerana ini termaktub dalam perlembagaan UMNO bahawa kita menjadikan agama Islam sebagai objektif penubuhan dan perjuangan parti tanpa mengenepikan mana-mana agama. Jadi bagaimanapun menyentuh tentang peluang UMNO di Kelantan dan Terengganu dan Perai nanti, Datuk Ahmad Zahid, dia beliau yakin sebagai Presiden UMNO bahawa akan berlaku perubahan politik, saudara. Dan hari ini Datuk Seri Sanusi telah pun mengesahkan selaku Menteri Besar Kedah, saudara, Sanusi mengesahkan bahawa Dewan Undangan Negeri Kedah bakal dibubarkan pada minggu ke-4 bulan Jun. Selaku Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengesahkan Dewan Undangan Negeri Kedah akan dibubarkan pada minggu ke-4 bulan depan, saudara. Menurut beliau, tindakan lanjut selepas pembubaran adalah di bawah kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya. Lepas ni dia kata kita hadapilah pilihan raya negeri. Itu keadaannya, saudara. Tapi dalam perkembangan berasingan, beliau menyatakan bahawa beliau puas hatilah, katanya prestasi kerajaan pimpinannya, dan dia bersyukur kerana dia dapat menamatkan sepenuhnya kedudukan beliau sebagai Menteri Besar, dan beliau sedar bahawa menteri-menteri besar terdahulu dari beliau adalah tadi orang-orang yang hebat.
Cuma saudara, ini satu hal. Saya bersetuju juga bagaimana tular di media sosial mengatakan kononnya ini yang Muhammad Menteri Besar Kedah tu mengadakan kutipan derma untuk menampung kos bayaran saman kepada Datuk Mahfuz Omar bernilai RM150,000. Jadi sisa politik Menteri Besar Kedah itu saudara Muhammad Helmi Abdul Wahab, beliau menafikan sekeras-kerasnya bahawa ada kutipan derma daripada pihak Yang Berhormat Menteri Besar Kedah ataupun Perikatan Nasional katanya. Jadi oleh demikian katanya beliau akan membuat laporan polis dalam masa dekat dan mengharapkan pihak bertanggungjawab segera menyiasat dengan mengambil tindakan yang amat tegas kepada individu yang cuba memburukkan imej MB Kedah. Saya melihat persyaratan politik yang sebegini saya tak setuju. Saya amat tidak bersetuju walaupun saya daripada UMNO, tapi apa yang dilakukan pada Menteri Besar Kedah, benda tak ada diada-adakan, saya tak setuju. Sepatutnya kita berlapang dada, biarlah dia menyelesaikan masalah. Malahan kalau tak silap saya, Datuk Sanusi dah pun menyatakan beliau telah pun membayar wang denda RM150,000 tu kepada pihak peguamnya. Jadi kenapa ada pula yang konon-kononnya mengutip derma? Apakah itu mahu memburukkan imej beliau ataupun melagi simpati sebagainya? Bagi saya itu bukan caranya. Saya haraplah kita tidak mengamalkan politik yang songsang sebegitu saja. Saya rasalah sudah sampai masanya kita mengamalkan cara berpolitik yang betul-betul gentleman, yang matang, yang secara anak jantan. Kalau nak bertempur, bertempurlah di medan pemilihan rakyat, biarlah rakyat menilai. Tapi elakkanlah kita melontarkan macam-macam kenyataan yang akhirnya mahkamah tak ada kerja lain, terpaksa membincangkan masalah orang politik. Tak habis-habis. Itu keadaannya saudara. Bagaimanapun, satu, saya melihat bahawa bagaimana kenyataan Siswa Agung PAS, iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, selaku Siswa Agung PAS, beliau menjelaskan bahawa saudara Nik Muhammad Nik Abdul Aziz, itu anak kepada mantan almarhum Ustaz Nik Aziz, katanya masih lagi menjadi ahli PAS. Walaupun ada pihak mengatakan beliau akan menyertai ataupun keluar daripada PAS, tapi sehingga saat ini katanya bahawa beliau mengesahkan bahawa Nik Abdul masih lagi menjadi ahli PAS. Beliau masih ahli PAS dan tidak ada ura-ura berkaitan kabar angin itu. Betul ke tidak? Siapa yang buat tuduhan itu, buktikanlah. Bagi PAS katanya ia tidak berasas. Itu saja kenyataannya. Tapi bagaimanapun, ini adalah kesan daripada sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan ke Kelantan sempena rumah terbuka Aidilfitri di Kelantan. Beliau bertemu dengan dua beradik ni, iaitu Nik Abdul dan Nik Omar. Jadi itu yang membuatkan banyak kenyataan mengatakan bahawa Nik Abdul sudah pun bersedia untuk meninggalkan PAS. Nampaknya sebab bila kenyataan Nik Abdul, dia kata dia pun memanglah berhasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi tak dicantakan untuk tujuan apa, saudara. Tapi itu menimbulkan spekulasi bahawa beliau akan meninggalkan PAS. Malahan semua orang tahu adiknya Nik Omar adalah ahli Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Jadi bila mereka dah berbaik, mungkin Nik Omar, Nik Abdul akan keluar daripada PAS. Tetapi timbul persoalan, dia keluar daripada PAS nak masuk parti mana? Sebagaimana yang saya bincang dengan semalam dengan mantan ahli Dewan Negeri daripada Parti Amanah. Beliau menyarankan, dia kata kalau yang sebaiknya Nik Abdul menyertai UMNO. Kerana kekuatan UMNO masih ada di Kelantan, masih ada akar umbinya. Berbeza dengan Amanah yang dilihat baru. Jadi apatah lagi kalau beliau menang, boleh pula kalaulah pimpinan di Kelantan bersetuju untuk Nik Abdul menjadi Menteri Besar. Jadi sebentar tadi, siang tadi, sekitar jam pukul 3, 3.30 petang, saya bertemu dengan sumber daripada UMNO Negeri Kelantan. Menurut perhubungan UMNO Negeri Kelantan, kalau benarlah Nik Abdul ini mahu meninggalkan PAS, UMNO Kelantan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak ada masalah. Malahan, saya dikabarkan, menurut sumber sebut katanya, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, iaitu Datuk Jazlan, dia kata dia bersedia menerima, malahan Waimah seandainya kalau menang pun, maka Nik Abdul akan dilantik sebagai Menteri Besar. Mereka bersedia agar Nik Abdul dijadikan sebagai poster boy untuk pilihan raya kali ini, untuk dijadikan calon Menteri Besar Kelantan. Itu gambaran yang saya dapat, bahawa artinya kehadiran Nik Abdul dalam
dalam ini parti UMNO dialu-alukan. Saudara, warga UMNO memang melihat bahawa cocok sosok yang sesuai untuk mentadbir Kelantan kerana beliau mewarisi gaya kepimpinan, cara kepimpinan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kerana pada pilihan raya yang lalu, PRU 15 itu parlimen saudara, bukan Dewan Negeri. Pada PRU yang ke-15 Dewan Parlimen, PAS lah pun menggugurkan Nik Abdul sebagai calon parti itu. Di mana kerusi yang ditandingi sebelum itu diberikan pada Muhammad Syahir bin Sulaiman selaku ahli parlimen Bacok. Bagi saya lah, sekarang ni kalau PAS dah tak suka dia jadi ahli parlimen, tak mau jadi calon, kalau dia bersedia untuk keluar daripada parti PAS, UMNO mengalu-alukan. Itu keadaannya. Saudara macam Zuhar betul, baguslah, jangan duk bergaduh adik-beradik. Saya melihat Nik Omar pula membuat kemunculan di petah politik dengan memilih untuk bersama Parti Keadilan dan bertanding di kursi Parlimen Pasir Salak. Saudara, bagi saya bila kesediaan Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan bersetuju, dia kata tak ada masalah pada dia kalau Nik Abdul benar-benar mau menyertai. Ini menurut sumber lah saudara. Kalau Nik Abdul bersetuju nak menyertai UMNO, dia tak ada masalah. Malahan saya dipahamkan Datuk Jazlan juga, dia kata kalau gitu keadaannya, kalau dia lah nak dicalonkan sebagai calon untuk bertanding Dewan Negeri, dia sendiri tarik diri, tak ada masalah, dia kata. Pilihlah mana kawasannya pun dan UMNO Kelantan akan menyokong. Ini kerana UMNO merasakan bahawa Nik Abdul adalah calon yang terbaik. Bila masuk UMNO tentulah lebih kukuh lagi UMNO di Kelantan. Itu gambaran yang saya dapat saudara. Mudah-mudahan seluruh Malaysia aman, insya-Allah, amin. Saya belum dapat berhubung dengan Nik Abdul, tapi gambaran yang saya dapat waktu dalam pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memang ada dibincangkan soal itu, tapi belum secara tuntas. Saya pun tak dapat menceritakan butir lanjut perbincangan, tapi hanya sekadar pertemuan katanya. Nik Abdul pun dia tidak menceritakan sebarang keputusannya saat ini, tetapi telah pun menimbulkan spekulasi bahawa Nik Abdul besar kemungkinan bakal meninggalkan PAS. Kalau beliau meninggalkan PAS, yang terbaik menyertai UMNO. Sebab macam saya kata semalam lah saudara, ini warga amanah sendiri pun merasa yakin kalau Nik Abdul bertanding atas tiket UMNO, peluang lebih cerah dan mudah untuk diangkat sebagai Menteri Besar. Saya sebelum tu saya lupa nak menyatakan saudara bahawa di Kedah, rupanya di Kedah kedudukan keputusan untuk rekod Perikatan Nasional di Kedah. Sebab bila ada teman yang bertanya, di Kedah Perikatan Nasional saat ini memiliki kerusi tertinggi, iaitu Dewan Negeri Kedah itu dengan 21 kerusi. PAS 15 kerusi, Parti Peribumi Bersatu PBM 6 kerusi. Jadi 21 lah. PAS 15, PBM 6 jadi 21. Pakatan Harapan pula memiliki 10 kerusi. Barisan Nasional 2 kerusi dan Parti Pejuang Tanah Air, itu yang diwakili oleh Mokris. Sebab jangan lupa saudara, di Kedah tu dulu ada Dewan Negeri belum bubar bila ada parlimen bersidang. Jadi artinya Datuk Mokris masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah. Ini saya nak, sebab ada teman bertanya tu, saya kena jawablah keadaannya. Itu keadaannya saudara. Dan cuma kita tinggal lagi tak tahu bila Pulau Pinang akan membubarkan tarikhnya. Terengganu dengan Kelantan kita tak tahu. Tetapi kalaulah Nik Abdul memilih untuk menyertai UMNO, kita rasa tenanglah sikit haba kepanasannya. Saudara. Cuma saudara, ini satu hal lagi saudara, saya terkejut bila saya menatap adanya video. Saya jawab bila yang disiarkan saya tak tahu saudara. Tak ada tarikh yang diletakkan, tapi dalam video itu saya terkejut. Apakah ini yang benar atau apakah ini caranya, saya tak tahu. Tapi ini jelas bagaimana ungkapan kata-kata video saudara Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi. Mungkin statementnya begitu secara ini menyeluruh, bukan ditujukan pada sesiapa, tapi cara beliau berceramah dalam video itu agak bagi saya memeranjatkan. Kerana beliau menyatakan selaku tokoh dari PAS, kadang-kadang ada juga pemimpin politik yang ada serban, tapi
bila berucap, maki hamun. Artinya beliau tak bersetuju. Artinya Saudara Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi nampaknya beliau tidak begitu senang dengan hala cara pimpinan setengah parti politik yang berserban tapi maki hamun. Dan biasalah katanya, dalam ceramah pilihan raya, lain tak ada katanya. Hanya menumpukan kepada parti UMNO dan dibelasahlah UMNO. Betul-betul kau-kau. Jadi katanya, apakah permasalahan dengan UMNO ni macam tak puas-puas. Saya yakin mungkin tip itu disiarkan waktu wujudnya ke Muafakat Nasional dulu. Mungkin saya. Tapi saya heran kenapa tular sekarang. Dia kata macam tak ada perkara yang nak diperjuangkan. Sempitnya perjuangan kita katanya. Begitulah kecil dan kerdilnya kita hanya mensasarkan perjuangan hanya kepada serangan terhadap UMNO. Dia tak bersetuju. Banyak isu-isu lain, soal rakyat. Jadi kalau setakat maki hamun, maka hilanglah subjek perjuangan. Jadi beliau mengharapkan agar setiap pemain-pemain politik tidak melontarkan kata-kata serangan yang berupa maki hamun pada orang politik. Dan saya mengingatkan pada warga UMNO, bila pilihan raya nanti, Saudara Siti Khatijah, dia kata suara saya terputus-putus. Inilah sekarang ni memanglah internet ni kadang ada kadang tak ada saya. Ya Puan Sharifah. Saya melihat tip sebut, saya terkejut saudara. Saya kata betul ke ni? Tapi saya cuba tengok tip tu tip baru. Sebab pakaiannya, cara wajahnya wajah baru saudara. Kalau lama tu nampak kita tahu, kalau gambar dalam video tu lama kita tahu saudara, tapi ni seolah baru dikeluarkan dalam sebulan dua, kalau itu ucapannya. Dan memang kita lihat Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi tak banyak lagi bercakap ceramah-ceramah politik yang menggambarkan tentang kebejatan politik semasa. Itu keadaannya saudara. Saya haraplah saudara, dalam keadaan-keadaan begini, saya nak bercakap juga apabila orang menuduh UMNO. Saudara edit saya, betul lah, tikus kacau lain lah tu. Saudara. Saudara Makmid, dia kata, saya haraplah jangan kita bermaki hamun lah. Sekarang ni macam contohnya sekarang. Sekarang ni apabila sahaja kita kesan daripada convention perpaduan madani yang diadakan di rumah UMNO. Sebenarnya yang datang saudara bukan DAP seorang. Yang hadir pada pertemuan itu adalah 19 buah parti saudara. DAP adalah antaranya. Tapi kenapa kita memokuskan dengan maki hamun pada DAP? Saya hairan. Apakah kerana dia? 19 buah parti itu bagaimana yang lain? Janganlah pula kita tiba-tiba benci berterusan. Apakah tiada maaf? Apakah tiada kesempatan untuk kita menyantuni? Malahan saya melihat juga kadang-kadang warga UMNO sendiri pun maki hamun pada Presiden. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak betul. Kita mahu mencari kedamaian. Tak habis-habis. Yang sudah tu sudahlah, saudara. Kita kena lihat, saudara, macam mana. Ambillah iktibar. Apabila berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969 dulu, saudara. Berantakan bangsa kita. Akhirnya kita bergaduh sama-sama sendiri. Negara dalam keadaan kucak-kacir. Ekonomi merudum dan sebagainya. Tetapi, bagaimanapun, almarhum Tun Razak dapat menyatukan. Kerana waktu itu yang betul-betul menantang habis-habisan kerajaan perikatan waktu itu saudara, yang dipimpin oleh UMNO. Perikatan ada MCA, ada MIC, UMNO. 3 parti saudara. Tapi bila berlaku kebejatan dalam peristiwa 13 Mei, almarhum Tun Razak menyantuni. Akhirnya gerakan yang dipimpin oleh Lim Chung Yu boleh untuk bertenang dan menyertai gagasan Barisan Nasional. Malahan PAS juga menyertainya. Saudara, itu gagasannya. Jadi sentimen kemarahan orang Melayu waktu 13 Mei yang memuncak itu dapat dikendurkan. Begitu juga dengan sekarang. Karena sekarang nak kita marah buat apa benda yang sudah. Kita kena terima. Khusus-khususnya orang UMNO sendirilah saya. Saya suka berseru pada teman-teman saya, warga UMNO. Yang sudah tu sudahlah. Kena terima hakikat kita parti yang kalah. Jangan nak mendabik dada. Jangan tunjuk kebongkakan kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden? Ini kali kedua selepas beliau berusaha untuk memujuk PAS, kita mewujudkan Muafakat Nasional. Tapi cita-cita ke arah itu tak kesampaian. Dan
Selepas berpisah dengan kita, tiada lagi Muafakat Nasional, kita bertanding secara solo. Dan siapa yang memilih? Orang UMNO sendiri yang melakukan sabotaj. Ada juga kalangan rakyat yang mengundi Perikatan Nasional, tidak memilih UMNO. Tapi sekarang ni bila UMNO berbaik dengan Pakatan Harapan, marah. Jadi saya rasa di sini letaknya ketidakmatangan kita berpolitik. Yang sudah tu sudah. Ini saya lihat macam satu kesalahan besar. Macam kita ni dengan DAP ni berpatah arang, berkerak rotan apa semua. Saya hairan lah. Kita tak pernah pun nak marah. DAP baik dengan PAS. Jangan lupa saudara. Kita tak pernah marah pun kalau DAP baik dengan Parti Keadilan. DAP dengan PBM. Jangan lupa saudara. Bahawa Tun Dr. Mahathir sendiri pun baik dengan DAP. Malahan diangkat pimpinan DAP jadi Menteri Kewangan. Lepas pilihan raya yang ke-14 dulu. 2018. Kita tak marah pun saudara. Tak adalah kita nak memaki hamun. Tapi hari ini apabila dilihat pimpinan DAP hadir bersama untuk menyantuni sebuah pembentukan kerajaan perpaduan, kenapa mesti ada maki hamun? Ini persoalan yang perlu dijawab. Saudara mungkinlah saudara tak suka dengar, tapi saya rasakan perlu saya jelaskan saudara. Sebagai ahli UMNO, kita kena ketepikan masalah ego kita. Ini masalah besar yang masih lagi belum dapat diusir dalam jiwa warga UMNO. Ini pertama sekali ego. Yang keduanya sombong. Kita sombong, sedarlah diri kita ni adalah parti yang teramat kecil dalam wadah kerajaan perpaduan. Kita cuma ada 26 aja UMNO ni saudara. Berbeza dengan Parti Keadilan, saudara, berbeza dengan DAP dan parti-parti yang lain. Jadi kenapa nak tunjuk keegoan seolah-olah kita memerintah? Saya tengok, saya lihat kenyataan-kenyataan setengah pemimpin seolah-olah nak tunjuk bahawa ini kerajaan ni kami punya. Tak boleh begitu saudara. Ini satu persepakatan yang diusut. Dan sekarang ini politik sudah melalui dinamika baru. Tak boleh lagi satu parti. Rakyat dah buat ketetapan. Jangan salahkan sesiapa. Rakyat sendiri menghantar mesej. Kami tak mau lihat ada satunya parti yang dominan. Bergabunglah. Dan kena ingat, bukan kehendak kita pun untuk dalam keadaan begitu. Tapi dah kadang terpaksa. Demi untuk menyelamatkan negara. Yang apabila pilihan raya lepas, pilihan raya yang ke-15, negara dalam keadaan terumbang-ambing. Parlimen tergantung. Kerajaan tak boleh nak dibentuk. Jadi kita waktu itu, UMNO memilih untuk jadi pembangkang. Sila hayati kenyataan Presiden UMNO. Kita redha untuk menjadi pembangkang. Seandainya Tan Sri Muhyiddin bersama dengan PBM dan PAS bersetuju membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dan Sri Anwar Ibrahim. Tapi kerana kesombongan, keangkuhan, dia nak juga jadi Perdana Menteri, tak mau. Jadi dia biarkan negara dalam keadaan in the limbo. Waktu itulah kita disantuni. Bila kita disantuni, akhirnya terbentuk kerajaan. Cik Awang, sebenarnya keadaan ini sekarang ni, saya yakin, saya bersetuju dengan pandangan Cik Awang. Mereka yang cuba menyerang kita kerana mereka melihat bagaimana dengan kepimpinan Sri Anwar Ibrahim dan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan ini, kita dah dapat, bukan menundukkan saudara, kita dapat melegakan agar DAP tidak lagi melontarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris hati warga bangsa kita. Dan saya melihat kenyataan Anthony Loke, kenyataan Gobind Singh Dew taklah macam dulu. Mereka sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan mereka. Patutnya kita lah sekarang ni melakukan islah bersangka baik. Saudara Fazilah Abdul, rakyat dah pilih PN Best. Tak ada, rakyat tak pilih. Rakyat cuma bagi pada Perikatan Nasional cuma 74. Tapi rakyat memilih kepada Pakatan Harapan 82 kursi. Jangan lupa tu saudara. Itu realitinya. Dan mungkin rakyat mengharapkan dua parti ini berdamai. Mungkin kita tak tahu apa yang ada di hati rakyat. Sebab waktu pilihan raya tu semua UMNO bertanding solo. Jadi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, keputusan rakyat pilih antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tetapi siapa yang tak mau dengar? Perikatan Nasional menolak memorandum rakyat supaya diadakan perdamaian. Bukan rakyat saja saudara. Saranan dulu yang mulia Tuanku Agong agar dibentuk segala kerajaan dalam kerajaan tergantung.
Bahaya, saudara. Dan kesannya sampai hari ini, saudara, ekonomi kita masih lagi nak dipulihkan bukan senang, saudara. Apabila timbul pula, dah terbentuk kerajaan ini, kononnya kerajaan ini sementara lah, kerajaan ini akan jatuh lah dan sebagainya. Saudara Anwar Bidin, dia tanya, tapi kenapa dalam kerajaan perpaduan ni ada 19 parti? Tapi UMNO yang diserang. Jadi artinya saudara Anwar Bidin ni dia setujulah bahawa dia kata ini berarti UMNO lah yang terlibat. Mungkin. Artinya mereka serang UMNO. Dia tak serang Parti Keadilan. Mereka tak serang Parti Amanah. Yang diserang, ditubi adalah UMNO. Lebih-lebih lagi Presiden UMNO. Mereka marah Presiden UMNO kerana keputusan Presiden UMNO. Kalau mungkin bukan Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, mungkin mereka sudah pun UMNO ni dijual kepada PBM. Jangan lupa, saudara, sejarah ini apabila Dr. Mahathir minta Datuk Seri Zahid membawa 79 ahli parlimen menyertai PBM waktu pilihan raya 14 dulu. Zahid kata no. Dr. Zahid kata tidak, dia akan mempertahankan. Apabila Dr. Mahathir kata bubarkanlah ahli-ahli UMNO, bawa semua masuk dalam PBM. Zahid kata beliau tidak akan melakukannya. Sebab itu mereka menanam kebencian. Because of you, Zahid, kami tak dapat jadi kerajaan. Because of you, Zahid, maka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab itu sekarang ni ditubi pada Presiden UMNO dan UMNO juga yang dibalun. Saya rasa tak fair lah. Marilah kita bermain politik secara matang. Itu saja, saudara. Kita jumpa lagi lah besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.